Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini saya ingin berkongsi tentang pengalaman saya semasa berada di Master Tyro Aqua Farm di Kampung Kelambai Dundau, Kota Belud. Jom kita jumpa dengan owner dan kita tengok apa yang ada di sini. Persoalan saya yang pertama, apa konsep Master Tyro Aqua Farm? Konsepnya secara umum. Konsep Master Tyro Aqua Farm ni sebenarnya dia berevolusi. Kenapa kata berevolusi? Sebab kadang-kadang kita kena sesuaikan sesuatu tu mengikut kesesuaian masa bah. Dulu waktu mula-mula semua orang bermula pun dia tidak akan jumpa konsep yang jelas tu peringkat pertama. Tapi yang penting kau dapat bayangan. Jadi begitu juga Master Tyro Aqua Farm ni, dia adalah suatu tempat yang siapa pun datang sini. Agenda dia kan, siapa pun datang sini, orang boleh belajar sesuatu. Tak kira umur kau apa, budak kah, orang besar kah. Tak kira kau adalah golongan hobis ataupun golongan mungkin mau pergi kepada commercial breeders kah ataupun commercial penternak-penternak commercial kah apakah. Kau boleh datang sini sebagai tempat untuk you find a creative mind. So itulah konsep Master Tyro Aqua Farm pun sebenarnya ialah untuk menggerakkan creative mind orang tu. Dia datang ke tempat yang tidak siap, so-called tidak siap begini, kan? So psikologinya manusia kalau kau pergi tempat yang sudah siap, kau akan hanya nampak wow, what to appreciate lah. Tapi bila kau pergi tempat-tempat yang macam set ni boleh dikasih improve, ini boleh dikasih bagus, ini boleh dikasih begini lagi. Itu yang kita mau kejar, to wake up kau punya creative mind so that kau bukan copy kau, tapi kau belajar konten dalam ni. Bila kau bawa pergi tempat luar atau tempat kau sendiri, you can create your own version yang lebih, yang kau bayangkan tadi tu. Mungkin lebih cantik kah, mungkin lebih apakah. So peranan kita lebih kurang begitu. Dia educational center yang berkonsepkan untuk macam kalau dibuka sebenarnya Master Tyro Aqua Farm community ni luas ni, daripada hujung ke hujung. Ada sayur, ada ikan, ada pendidikan, ada mungkin sedikit pelancongan. It can goes anywhere. Cuma kita mau duduk di bahagian yang beginner side. Kita tidak menekankan sangat kepada kau kena spend atau keluar budget yang besar-besar to start with. Kau ada RM100, okay, apa konsep yang kamu buat? Dan kau boleh tengok costing mau jimatkan apa dengan bermain dengan gabungan elemen-elemen macam tumbuhan akuatik dia, mungkin jadi makanan ikan yang percuma, and then zero waste management dia, air kolam ikan kita boleh salurkan sebagai bajak pergi sayur-sayuran. Dia tentang mengawal tetapi mencipta benda yang baru lagi. So basically Master Tyro Aqua Farm untuk minda yang mahu dihubungkan, sinilah. Soalan saya kedua, apa end product yang customer boleh dapat di sini? So kalau orang datang sini, what to expect? Apa yang dia boleh dapatkan lah? Okay. Bila kita bercakap pasal end product ni, dia semua depending on that individu. Some individu end product dia akan dapat knowledge. Some individu end product dia akan dapat experience ataupun idea. So ada produk yang dipanggil commercial product, ada yang kita panggil intangible product. So intangible product ni contohnya ilmu konten kan. Dan macam saya sendiri, my career di luar sana, I'm a professional trainer, coach, apa semua, terutama bahagian personal growth dan juga entrepreneurship. Jadi konsep di sini ni, dia bukan high end entrepreneurship, dia adalah beginner yang budak-budak. Parents contohnya, kalau dia mau develop budak-budak dia punya thinking pasal mau kasih pelihara sejak kah ataupun how to make simple money kah, they can still come here. So end product di sini ni berubah-ubah mengikut orang tu punya what they want. Tetapi untuk Master Tyro Aqua Farm sendiri, kita ada beberapa layer. Layer pertama ni yang kita panggil lebih kepada engagement product. Engagement product ni penting sebab untuk brand atau jenama tu naik, dia adalah benda yang mungkin win-win situation, free, percuma saja. Dan kita pun dapat percuma, pelanggan pun dapat percuma. That's what we call cross marketing ataupun untuk nama marketing dia. So kita tidak spend terlalu banyak duit untuk jual buat flyers ke apakah yang common punya periklanan lah. Jadi
Itu contohnya kita punya produk ilmu tadi tu, pengalaman, site visit apa semua. Tapi kalau dari sudut yang untuk financial value, untuk costing, of course kita ada benih tilapia merah, benih tilapia ikan gift hitam tu, dan kita ada ikan gapi, kita ada ikan laga, kita ada sayur-sayuran, kita ada ikan tilapia sikit-sikit untuk kolam pancing sana, di kolam tanah sana. And then sometimes depends on needs atau demand, kita boleh buat program, kelas atau kursus. Tengoklah pandemik ni kan, mana-mana yang kita boleh buat. Dan di sini kita pun boleh generate income based on program based. So kalau macam training ni saya biasa buat juga. Cuma di sini ni memang saya belum push ke arah yang high end punya suatu lah. This is very familiar, family style, kampung style, cheap style, low cost style. So kalau you tidak kisah untuk pergi ke kawasan yang masih ada bau teh ayam, masih ada bau angsa, bau yang macam-macam kan, kucing apa semua, you don't expect macam taman-taman yang commercial, then this is the place, Master Thairo Aquafarm. Okey, soalan terakhir saya, apa matlamat Master Thairo Aquafarm? Maksudnya untuk jangka masa panjang, apa yang senang cerita, what do you see yourself in maybe 10 years time? Kalau Master Thairo sahaja, dia ada satu jenama yang besar. Dan Master Thairo itu sendiri adalah saya punya jenama di luar sana sebagai professional career. Tapi untuk kawasan ni, that's why saya attachkan dengan Aquafarm, Master Thairo Aquafarm. Agenda peringkat awal dia lebih kepada mindset untuk komuniti penduduk sekitar sini saja. Yang mana dulu tidak percaya yang duit atau rezeki itu boleh dijemput datang. Betul. Kita kena keluar cari duit. Tapi di sini akhirnya kalau kita tengok sini ni, di sini Aquafarm ni, people work, just bangun pagi sebelah rumah kau boleh create activity ekonomi kau, orang datang dan orang beli. Now it happens sudah. So itu kita punya misi awal, hari-hari awal dulu. Tapi long term Master Thairo Aquafarm, it still depends on situasi yang kita akan hadapi pada waktu itu. Contoh macam pandemik ni pun kita tidak tahu pun tiba-tiba berlaku. So dulu mungkin dirancang kalau kita berkata konsep untuk orang mudah lawat. Tapi terms untuk orang mudah lawat sekarang mungkin mula berubah lagi. Orang takut lah, tidak benarkan ramai guest datang sudah. So the things can change. So that's why target kita tidak set yang terlalu jauh. 10 tahun tu kita biarkan dahulu, 10 tahun akan datang sebagai satu konsep yang open end kita panggil. Open end ni meaning to say kita punya konsep masih stick kepada educational platform, consultant, khas untuk budak-budak ataupun siapa saja yang datang ke sini. Itu tidak berubah. Agenda dia tidak berubah, masih menjadi platform pendidikan peringkat awal untuk minda-minda yang mahu berhubung lah. Untuk orang yang masih boleh open, tidak datang sini untuk macam mau kritik. Saya ingat macam yalah expectation tinggi kan, tapi datang sini tidak dengan ni because mungkin tempat ni untuk orang yang selain itu. Untuk long term 10 tahun. Lagipun ini kawasan yang di mana jumlah budak-budak dia yang akan lahir, yang akan besar pun makin ramai. Betul. So long term lebih kepada serving community sini untuk around. Tapi untuk orang luar yang mau datang, yes, why not? You want to be friends, network dengan community di sini, this is the place. This is the center. Kalau kau mau harvest juga ilmu-ilmu yang ada, yang sama macam budak-budak di sini belajar sekarang ni. Contoh budak-budak sini belajar ilmu macam ilmu ikan lah, pelihara ikan, dan then slowly belajar pasal konsep pendidikan kewangan dia juga. Dia fokus utama dia untuk orang sini. Tapi kalau yang luar mau juga dapat, why not? Kita cross culture. Itu agenda dia lah. Untuk orang sini, tapi if you want to reach them out atau them can reach you di situ. No problem. Kita meet in the middle. Saya nampak ni macam satu peluang lah pada macam usahawan muda kan, mana tahu diorang pun ada minat. Macam ni satu peluang juga. Betul, boleh. Dan sebenarnya it will not end there. Dunia keusahawanan, saya cakap dunia keusahawanan tidak akan pernah habis. Bila kau mula atau sebelum kau mula, you have a lot of ideas. Kau ada banyak ideas. And kau rasa macam di mana mau pergi.
So tempat ini untuk kecilkan ideas kau. Sebab apa? Sini kita tidak tunjuk semua benda. Kita hanya pilih sebagai sampel saja ikan ataupun sayur. So kecilkan. You start with how to kecilkan kau punya konsep pemikiran tu dulu. But then daripada satu kau kasih beranak. Daripada satu tajuk kau kasih beranak. Dia bukan banyak tajuk, semua kau mau kasih beranak. Tidak. You start with one tajuk baru kau kasih beranak. Sebab apa? Kau mau harvest skill tu dulu. Skill keusahawanan tu. Benda boleh berubah-ubah. Hari ini kau mula dengan ikan. Next time kau mungkin akan mula dengan benda yang lain-lain. Entrepreneurship kan? Ya, maksudnya mungkin kalau ada modal lebih sikit, modal kau akan berubah. Nilai produk kau tu jenis yang bukan lagi untung RM1, RM2 tapi mungkin untung yang RM1,000, RM2,000. Tapi sebab kau perjalanan kau tu kau mula daripada bisnes ikan. Kan biasa dengar apa orang-orang yang berjaya tu kan dia akan cerita pasal saya berjalan kaki bawa bakul jual kuih jual nasi lemak. So why not start dengan benda yang lebih kadang-kadang yang sama. Benda yang hidup macam ni, macam ikan ataupun sayur apa semua. Dia adalah benda yang sangat simple macam tu. But keusahawanan, bila kau rasa kau sudah settle situ, there will always another layer. There will be always another layer. Sama macam dalam ni. Orang ingat orang sudah settle bila diorang kenal Master Terror Aquafarm. No. Master Terror Aquafarm cumalah pemula kepada the big brand lagi, which is the Master Terror Consultant and Resources itself, di mana dia boleh guide kamu sebagai seorang usahawan untuk naik ke level yang seterusnya. Tapi waktu tu kita tidak akan bincang asal farm. Kita akan mula naik ke next level, di mana berdasarkan kau punya idea dan kau punya bisnes dah sudah. Yang sebenarnya Master Tyro tu ada satu lagi branch out yang lain. Yang the main branch lah maksudnya. Master Terror yang sebenarnya di luar sana kamu boleh cek sendiri is a brand yang sedang saya usahakan sebagai professional coach, trainer, mentor, or maybe business partners yang sedang yang sekarang ni pun sedang coach, consult, mentor. Ada banyak usahawan-usahawan di luar sana yang ada pelbagai bidang. Network dia di seluruh Sabah. Dia punya jenis bidang yang dia sedang pantau juga sekarang ni, daripada peruncitan dia, daripada seafood dia, daripada apa orang cakap industri kesihatan dia, dan dia punya network daripada Tawau di mana-mana daerah lain wujud. Dia sudah digerakkan bermula daripada 2000 tempat ni 2013, tetapi konsep Master Terror tu sendiri sudah 2015, 16, 17. Sekarang ni kita sedang go to next stage lagi. Jadi don't see what you just can see by your eyes saja. That's why it's like Master Terror Aquafarm is a beginner place. You want to see the bigger place, buang Aquafarm, jumpa Master Terror. Lebih kurang lah. Okay. Sorry, self promosi sikit saja. Okay, jadi thank you, terima kasih atas kongsian. Fish punya ekosistem, kalau jenis-jenis ikan yang ada kan yang dorang pelihara selalu ikan akuarium tapi yang carnivore tu yang jenis dua ni untuk jual sudah ni. Tapi jenis begini, contoh dalam ini sini induk, itu induk, contohnya tu induk tidak lebih daripada 20 ekor, kadang-kadang 15 ekor gitu saja. Sebab dorang perlukan space, dorang perlukan macam sudut-sudut tertentu untuk dorang supaya tidak juga. Kalau kau mau untuk pembesaran, dan kau tidak perlu risau. Macam ini kau boleh push sampai 50 ekor ke, kalau air tinggi lagi mungkin 100 ekor. Sini tu sini ciri siapa? So ada beberapa peringkat. Satu, kalau sudah beranak kita pindah sini dulu. Saya yang baru di Saud kemarin beliau Saud shoot. Misteri kan? Kira misteri kampung lah kita panggil. Kalau dia besar 1 inci baru close. Tidak. Tidak boleh tunggu 1 inci juga. Sebab ini bila dia cukup macam dia laju sikit saja, yang macam adalah mungkin 1 cm, mungkin kurang daripada 1 cm lagi, kita terus pindah pergi mana-mana kolam yang kosong. Bila satu beranak sini masih sikit bang, so kita kumpul dulu, cukup 1 tangki ini penuh, baru kita pindah mana-mana. Di mana-mana sini yang ada kosong, masuk sana. So daripada di situlah kolam pembesaran dia. Sampai sebulan gitu, grading. Sebab tidak semua juga akan membesar serentak. Ada yang akan macam sini lah. Ada yang besar lebih laju, ada yang masih kecil sikit. So grading lah. So mana yang lebih besar tu
itu jual dulu. Tapi kalau belum lagi dapat jual, kasih grading, kasih rata balik size dia. Yang kecil sini, yang besar kumpulkan satu tempat sini. Supaya dia tidak makan tu tidak bersaing. Dia cannibal juga ni kan kadang-kadang. Ikan merah ni waktu dia kecil saja. Dia suka main patuk-patuk mata kawan-kawan dia. Kalau hitam okey. Gitu. Tapi bila sudah besar begini okey lah. Dia tidaklah sekanibal keli. Dia masih okey. Nah ini kaloi. Ini kalau kampung ni panggil. Kalau hitam. Apa ikut? Kira mau kasih breeding, tapi dia tidak jadi macam telepi ya. Dia jenis yang dia perlu sarang. Dia perlu air tu terlampau kuat bergerak apa semua. Dia perlu really proper setting lah. So last sekarang dia jadi aku punya macam ikan. Masih besar saja. Ikan mata lah. Antara orang yang pertama di kolam ni ada. Dorang ni orang-orang tua sini lah. Ikan keli Afrika. Ikan keli Afrika yang besar sudah tahu kalau begini. Macam besar sudah. Ini kira macam ikan-ikan tarikan sajalah. Ya. Kadang-kadang prinsipnya kalau kau mau orang kalau kau tidak banyak kau buat besar. Ini mau berapa tahun sih? Daripada tempat ini. Lama sudah deh. Itu satu lah ni orang tua sini. Besar. Ada macam merah-merah itu apa? Itu keli albino. Albino itu muda masih tu. Ada yang Afrika, keli Afrika yang paling besar sini yang sampai sini. Panjang. Tapi itu pun kita kontrol makan. Kalau kita boost makan lagi, aku rasa tak tahu lah besar dia apa. Kontrol tu maksudnya makan setakat apa yang ada. Apa yang ada. Supaya kalau kau ada pokok ni kau makanlah pokok ni. Sebab orang kan jenis yang omnivore, makan apa semua kan. Kembang ros ni kan. Kembang ros. Bukan. Keli Afrika. Apa tu namanya? Catfish. Apa itu yang pokok-pokok ni? Ini pokok keladi bunting. Tapi lain sudah bentuk dia. Enggak sempat tu. Lagi pun sini Orang pergi makan kalau kau tengok pun beza dia. Keli air dia tidak akan sempat hijau betul begini. Kau tukar pun hari ni kan dia akan laju hitam pekat begini. Seminggu 2 minggu grading. Saiz besar kasi keluar. Kalau tidak seminggu kau beli boleh tinggal 100 sekali. Dia makan dia punya kawan. Akan ada di dalam tu beberapa ekor yang menjadi monster akuarium, tapi dia punya oksigen tidak tinggi lah. Kadang-kadang kalau dia lapar dia makan lah ikan. Ikan benar kan? Itu ikan platy namanya. Ikan gini kau nak jual? Jual. Itu boleh pasang-pasang. Semua sini ni ikan hiasan. Ini ni bahagian sudut ikan hiasan lah sini. Semua ikan di sini ni jenis ikan yang tidak perlu pakai oksigen. Tapi bagus kalau ada. Ya. Dan dia jenis ikan beranak, bukan bertelur. Aku coba minimizekan supaya aku boleh jual dengan harga yang lah. Tapi aku tidak suatu dah kalau nampak aku push betul pergi market sebenarnya sebab aku nak mau interrupt rosakan market juga bang. Bukan gabi hitam, ini moli. Moli. Yang tuna tu, yang panda moli. Ikan yang first boleh belajar, ikan apa yang boleh matching. Mix. Ada yang ikan soft, kau bagi dengan ikan ganas habis. Memang ikan telepiak makan ni. Telepiak paling suka kalau dah kulit yang kecil tu. So, kau bayangkan kau buat besen-besen kecil gini dia tepi-tepi ya. Ada rapi, jadi rapi perlu boleh jumpa tanah hidup. Simplifying pengurusan kau. Jadi kalau kau pergi yang technical commercial, ambil mesin, cek. Itu commercial. Tapi kalau yang jenis kampung style, kita tengok. Walaupun air dia coklat, sana hijau, hijau tapi sini sebab daun semua masih Kalau dia sudah mula mati itu gitu. Ini yang jenis masih kecil gitulah, peringkat dia masih lagi sedang mula dibesarkan. Dia cukup. So di sini kita punya jualan dia mula daripada size 2 inci. Yang set 50 lah. Tapi set 70 tu kadang-kadang ada yang laju besar. Jadi memang ada kelebihan dia. Mati kita punya kos. Di rumah saya tu pakai air pipe je. Kalau air pipe kau dia cuma anti klorin lah.
anti klorin satu, ataupun boleh buat tangki tapung awal. Air klorin ni, kalau kita tidak ada anti klorin, jemur saja 1 hari penuh di bawah panas, klorin tu akan hilang ya. Itulah perkongsian yang sangat berguna daripada Encik Suhaimi yang juga pengusaha Master Tyro Aquafarm yang merupakan salah satu cabang daripada Master Tyro Consultation Agency. Diharapkan agar video ini menjadi sumber inspirasi kepada anda di luar sana, sama ada penggemar ikan ataupun anda yang ingin menjalankan aktiviti yang berfaedah sepanjang masa terluang yang mungkin boleh menjana pendapatan sampingan terpulang kepada anda. Beli ikan pun sudah selesai, dapat hadiah lagi. Perkembangan ikan-ikan ni akan saya post di video-video yang seterusnya. Jadi terima kasih kepada anda yang menonton. Jumpa lagi di next video.